Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Surau Ihsan, Tuan Haji Abdul Razak, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan Kota Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya maka pada subuh ini sekali lagi kita sama-sama solat subuh berjemaah dan seterusnya kita menambahkan sedikit lagi ilmu kita berkaitan dengan ibadah yang kita jalankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita sambung lagi berkaitan dengan waktu-waktu salat. Waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Dan waktu zuhur kita dah bincangkan yang terbahagi kepada 7 waktu. Iaitu waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu hurmah, waktu darurah, waktu wakaf, waktu uzur, jadi ada 7 waktu lah. Bila kita dirikan salat dalam waktu zuhur tu, kita letak di mana waktu mana kita dirikan salat tersebut. Waktu jawaz ke, waktu ikhtiar ke, waktu fadilah ke, maknanya kita tahu kedudukan kita waktu tersebut. Yang terbaiknya ialah waktu yang mula-mula sekali lah dipanggil waktu fadilah, waktu yang mempunyai kelebihan daripada waktu-waktu yang lain. Dan hari ini pagi ini kita masuk pada waktu asar pula. Waktu asar bila selesai ni waktu zuhur, iaitu yang akhir sekali waktu zuhur dah, iaitu dia disebutkan kat sini masuk waktu asar daripada waktu yang tersebut itu hingga masuk matahari, hingga sempurna masuknya, habislah waktu asar. Bila masuknya waktu asar? Masuknya waktu asar kita ambil sikit atas. Apabila jadi bayang-bayang sesuatu seumpamanya lain daripada bayang-bayang rembang, bayang yang kita sebutkan hari itu, kita tegakkan kayu di tanah yang rata dan kita dapati bayang kayu tersebut sama panjang dengan kayu tersebut, sama, maka itu adalah tanda waktu zuhur dah habis dan masuk waktu asar. Bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan dia. Dan habisnya waktu asar bila masuk matahari. Habis waktu asar bila hingga masuk matahari. Hingga sempurna masuknya. Habislah waktu asar. Sempurna masuknya. Artinya seluruh matahari sudah pun terbenam. Di mana sempurnalah masuk matahari, terbenam seluruh matahari. Maka habislah waktu asar. Namun demikian, waktu asar juga terbagi kepada 7 waktu. Waktu asar juga terbagi pada 7 waktu. Pertamanya waktu fadilah, waktu yang utama, waktu yang kelebihan, yang mempunyai kelebihan lebih daripada waktu-waktu yang lain,
iaitu awal waktu, dan yang kedua waktu ikhtiar, iaitu waktu fadilah hingga jadi bayang-bayang sesuatu itu 2 kali seumpamanya. Daripada waktu fadilah, habis waktu fadilah, sehingga bayang sesuatu 2 kali ganda lah daripada sesuatu yang kita nak tengok bayang-bayang ni tadi. Bayang kayu tadi, kalau sekali sama dengan panjangnya, habislah waktu zuhur, masuklah waktu asar. Bila 2 kali panjangnya bayang-bayang itu daripada kayu tersebut, maka waktu itu adalah dipanggil waktu ikhtiar. Habislah waktu fadilah, masuklah waktu ikhtiar. Dan waktu ikhtiar iaitu waktu fadilah hingga jadi bayang-bayang satu itu 2 kali seumpamanya. Bayang-bayang satu 2 kali. 2 kali ganda lah. Kalau kayu tu panjangnya 3 kaki, bayang-bayang kalau kayu tu 3 kaki, bayang-bayangnya sama panjang, maknanya habislah waktu zuhur. Habislah waktu zuhur. Kemudian kalau 2 kali panjang, bayang-bayang dia 2 kali ganda daripada kayu tersebut, maka waktu itu dipanggil waktu ikhtiar. Ada soalan tuan? Dah habis waktu asar? Waktu asar dah habis? Belum. Dia tengah-tengah waktu. Dia di tengah-tengah. Dan daripada bayang rembang, kemudian masuk waktu yang dipanggil pula waktu harus. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu harus. Waktu yang kita lewat semayang, contohnya waktu fadilah tu, waktu yang awal kita semayang. Kemudian kita selepas waktu fadilah tu, bila bayang satu tu dah 2 kali ganda panjang sama dengan dia, maka waktu itu dipanggil waktu ikhtiar. Maksudnya kurang sikitlah kelebihan waktu tersebut daripada waktu yang pertama. Dan yang ketiga, waktu salat bagi asar ni, waktu yang ketiganya ialah waktu harus dengan ketiadaan karahah. Waktu harus tetapi tidak makruh lah, tidak dihukumkan makruh waktu harus. Artinya tidak dihukumkan makruh, maknanya bolehlah, bukanlah makruh, tapi hanyalah harus tetapi tiada karahah. Masa bilakah waktu harus tiada karahah ini? Iaitu hingga kuning matahari, dan hingga matahari jadi kuning. Kuning tu maknanya matahari belum terbenam lagi, tapi warnanya dah bertukar dah, daripada terang benderang cerah dah jadi kuning. Pernah jumpa kan? Takut mata kita dah kuning. Dia tanya, mata kalau dah kuning tu dah penyakit lah tu. Tapi sebenarnya cahaya tu, cahaya dah kuning, hingga kuning matahari, itu waktu harus yang dipanggil tiada karahah. Ada dua waktu harus. Satu yang dipanggil pula waktu harus serta karahah, iaitu satu waktu harus yang makruh, iaitu hingga meninggal lagi daripada waktu kadar masa yang lulus padanya sembahyang fardu. Tinggal sikit lagi waktu dia. Cakap cukup-cukup kita menunaikan fardu asar tu. Cukup 4 rakaat tu, kita solat waktu 4 rakaat tu cukup-cukup, habis dia waktu 4 rakaat tu, habislah waktu dia. Waktu harus tu habis. Habislah waktu harus ma'al karahah, serta karahah. Maksudnya tidak digalakkanlah kita sembahyang pada waktu tersebut. Bukan mana tak galak sembahyang. Janganlah kita dilewat-lewatkan sembahyang hingga sampai kepada waktu harus, yang dipanggil harus karahah, harus yang makruh, yang tidak disukai. Jadi kita dah bagi berapa tadi dah? Dah bagi 4 kan? Waktu fadilah, waktu ikhtiar,
kemudian waktu harus bersama karahah, waktu harus yang tiada karahah, waktu harus yang karahah. Empat dah kan? Yang sama dengan karahah sebab tinggal sikit je waktu tu, tapi boleh cukup sampai akhir waktu. Dan yang kelima, waktu darurah. Waktu darurah, dan iaitu pada akhir waktu sekira-kira hilang sesuatu yang menegahkan semayang, padahal yang meninggal lagi daripada waktu itu kadar takbiratul ihram. Apa maksud dia, tuan-tuan? Kita semayang tu dipanggil waktu tu, dipanggil waktu apa? Waktu darurah, sebab kita ada sesuatu yang menghalang kita nak tunaikan semayang. Contohnya kita jaga orang sakit ke, ataupun kita jaga ada sesuatu, kita mengawal sesuatu dan menunggu orang datang nak ganti kita, lambat pula orang tersebut dan kita tak boleh tinggalkan, mungkin membahaya. Kita jaga anak kita ke yang sedang dalam keadaan yang perlu dijaga. Tunggu-tunggu, penjaga belum sampai lagi, kita ada lagi waktu nak semayang, tapi hanya sekadar cukup untuk takbiratul ihram sahaja. Cukupnya tu je, tuan-tuan. Maka waktu itu dipanggil waktu darurah. Sikit je. Bukan sebab kita sengaja melewatkan, tetapi kerana kita ada urusan yang perlu dilaksanakan. Dan kalau kita tak laksanakan, jadi berbahaya lah. Contohnya seorang doktor sedang operasi, buat operation misalnya, waktu darurat. Tapi kalau doktor masuk ke waktu zuhur dan habis waktu asar, dia boleh jamak semayang. Seorang pegawai perubatan ni, kalau dia ada operasi contohnya, dia boleh jamak semayang. Tapi setengah-setengah orang, sebagai pengawal ke, ataupun sebagai jaga anak ke, jaga cucu ke, tak tunggu orang tak sampai-sampai lagi. Bila dah sampai, waktu semayang ada lagi, hanya sekadar takbiratul ihram sahaja. Maka kita boleh dirikan salat. Waktu itu dipanggil waktu darurah. Waktu darurah. Maka wajib disemayangkan fardu waktu itu. Wajib semayang, walaupun tinggal sikit. Hanya takbiratul ihram saja tinggal. Wajib kita dirikan semayang. Wajib disemayangkan fardu waktu itu, dan fardu waktu yang dahulu daripadanya itu kerana boleh dijamakkan antara dua waktu itu. Waktu yang tadi, kita hanya sekadar takbiratul ihram, wajib didirikan solat, dan teruskanlah solat itu dengan menunaikan waktu yang tertinggal tadi. Boleh. Kalau 4 rakaat lah kita buat dalam 4 rakaat. Waktu tu hanya tinggal kadar takbiratul ihram, dan kita boleh teruskan sembahyang sampai 4 rakaat. Maknanya kita bukan kita qada, tapi kita masuk waktu tu sebab waktu itu dah dipanggil waktu asar, tetapi dipanggil waktu darurah. Waktu yang darurah. Waktu apa waktu darurah ni dalam bahasa Melayu dia? Waktu kecemasan. Waktu kecemasan lah. Boleh teruskan sembahyang, tuan-tuan. Kerana boleh dijamakkan antara dua waktu itu pada ketika jamak dan waktu pada ketika jamak, boleh dijamakkan waktu tersebut. Boleh terus dibuatlah. Dan waktu uzur. Dalam waktu asar juga dia ada waktu yang dipanggil waktu uzur. Apa dia waktu uzur? Iaitu waktu zuhur. Waktu zuhur bagi mereka yang menjamak, ia akan sebagai jamak takdim. Waktu zuhur yang dijamakkan dengan asar, dan kita buat jamak itu jamak takdim. Yang dijamakkan jamak takhir, jamak takdim ni. Sebagai jamak takdim. Waktu zuhur dibuat di dalam waktu asar. Tak, waktu asar dibuat di dalam waktu zuhur. Maka
Solat jamaah itu dia panggil jamaah takdim. Dan waktu itu dipanggil bila kita dirikan solat asar sebagai jamaah takdim, kita jamakkan dengan zuhur, maka solat asar yang kita buat itu dipanggil waktu uzur. Dia tak masuk waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu al-karahah. Jadi jawaz harus kata karahah, tapi dia dipanggil waktu uzur sebab kita buat solat asar awal kita jamakkan dengan zuhur, maka solat asar itu dipanggil waktu uzur. Ada soalan takat waktu asar ni tuan. Jadi waktu asar ni 7, kita boleh bahagikan 7 lah. Jadi kalau kita lewat pun semayang, kita lewat pun semayang, ada waktu dia. Waktu yang akhir sekali waktu darurah. Hanya kadar tinggal takbiratul ihram. Boleh diterima lagi solat kita sebagai solat asar, sebab ada perkara-perkara yang kita tak dapat nak elakkan, pasal kita tunggu. Jadi kita semayang juga. Ada takbiratul ihram lagi. Baik kita angkat takbiratul ihram, maka azan apa masuk? Azan maghrib pun masuklah azan. Terdengarlah azan maghrib. Tapi kita dah takbiratul ihram dah. Teruskan sembahyang. Baik, ada soalan tuan? Dalam keadaan macam itu, perkara yang sunat tu dia dilakukan ke? Perkara sunat yang mana ada di dalam sembahyang tu ada sunat-sunat. Buat macam biasa. Macam biasa. Sebab kita dah takbiratul ihram, maknanya kita dah masuk waktu asar tadi, mana perkara-perkara sunat yang kita buat dalam waktu dalam solat tu, ada yang rukun, ada yang sunat kan. Contohnya kalau kita rukuk, yang rukuk tu rukun, yang kita tasbih dalam rukuk tu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tu sunat. Tu kena buat jugalah. Maknanya kita buat dengan sempurna. Sebab kita dah masuk dalam waktu yang dipanggil waktu darurah. Jadi kita buat macam biasalah. Maknanya bukan maksudnya kita mempercepatkan sembahyang tu, meninggalkan sunat-sunat dah. Buat macam biasa. Jangan dipercepatkan. Sebab kita dah dikira solat asar yang diterima sebab kita masuk dalam waktu darurah. Dia ada soalan. Baik. Habis waktu asar, masuk pula waktu maghrib daripadanya, yakni daripada sempurna jatuh matahari, dan diketahuikan sempurna jatuh matahari itu apabila hilangnya cahaya matahari daripada pucuk segala gunung-gunung dan pokok-pokok kayu dan nyata kelam pada pihak matahari naik. Pada pihak matahari naik dah gelap dah, Dan bagi orang-orang yang duduk di pendalaman ke ataupun duduk di kampung-kampung ke, yang tak ada jam ke, tak ada radio, tak ada TV masa dulu lah, dia tengok dah tak ada lagi. Dah tak ada, dia kata hilang cahaya matahari, hilangnya cahaya matahari pada pucuk segala gunung-gunung, tak ada gunung-gunung dah tak ada, tak nampak dah cahaya matahari dah tak ada dah. Pokok-pokok kayu pun dah tak ada dah, gelap gelita dah. Pangkal naik matahari pun ataupun tempat terbitnya matahari pun dah gelap dah, habis dah semua, tempat naik matahari. Iaitu nyata kelam pada pihak matahari naik, dan maka masuklah waktu maghrib. Dah tak ada lagi cahaya dah, habis. Cahaya matahari dah tak ada dah. Tak nampak lagi. Bagi maghrib 5 waktu, pertamanya waktu fadilah. Sama juga macam waktu-waktu yang sebelum ni, zuhur, asar, Maghrib pun ada waktu fadilah dia, dan selepas waktu fadilah waktu ikhtiar. Tak, dia bukan dia sekali. Bagi maghrib 5 waktu, bagi yang sebelum tu 7 waktu. Bagi maghrib 5 waktu, pertamanya waktu fadilah dan ikhtiar sekali. Campur. Iaitu awal waktu. Awal waktu tu dipanggil waktu fadilah dan ikhtiar bagi maghrib. Sebab apa agaknya maghrib ni dua-dua tu dicampurkan, fadilah dan ikhtiar, sebab waktu maghrib ni pendek, masanya pendek. Jadi
Tak ada banyak dah nak dibagi waktu tu, ya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar sekali, ya. Dan iaitu awal waktulah. Waktu fadilah tu dan waktu ikhtiar dipanggil awal waktu. Dan keduanya waktu harus serta dengan karahah. Yang kedua waktu harus serta dengan karahah. Maksudnya harus tetapi makruh, ya. Iaitu hingga meninggal lagi di pada waktu kadar yang lulus padanya disemayangkan fardu jua. Itu waktu yang kedua. Iaitu waktu harus beserta karahah. Waktu harus ma'al karahah beserta karahah, harus serta makruh. Sebab apa? Waktu tersebut hanya tinggal hanya sekadar lulus untuk kita sembahyang 5 waktu, untuk kita sembahyang 4 rakaat tu. Ya, untuk sembahyang 3 rakaat tu, ya. Yang lulus padanya sembahyangkan fardu jua. Maknanya cukup untuk kita salat 3 rakaat tu, cukup 3 rakaat. Ya. Boleh ukur tak? Cukup 3 rakaat ni boleh ukur tak? Agak-agak lah. 3 rakaat berapa minit? Cukup 3 rakaat berapa minit agak tuan-tuan? 3 minit, 1 rakaat 1 minit, 3 rakaat 3 minit. Cukup 3 minit lagi. Habis waktu. Ni selalu buat ni kan? Cukup nak habis waktu kita bersemayang. Lepas tu terus masuk waktu isyak pula. Sambung dengan isyak. Jadi kita dapat waktu yang akhir sekali, waktu cukup-cukup yang panggil waktu harus ma'al karahah tadi. Dan boleh kita dah sembahyang maghrib. Kemudian kita dapat sembahyang isyak pula pada waktu yang awal dia, waktu fadilah dia. Isyak fadilah, maghrib, waktu harus ma'al karahah. Itu harus. Ni selalu buat ni. Ambil ujung waktu yang kedua, ambil awal waktu. Balance tak? Pahala dia balance tak? Kalau berniaga lain lah kan. Ini kita buat sesuatu kerana Allah ni, maknanya kita tak tahulah sama ada ia boleh dianggap sebagai satu amalan yang boleh dilakukan selalulah, ya. Tapi kalau boleh janganlah selalu, ya. Ada soalan tuan-tuan? Dan ketiganya waktu hurmah, iaitu hingga meninggal lagi daripada waktu pada kadar yang tiada lulus disembahyangkan fardu itu dipanggil waktu hurmah. Sayang tapi tak cukup. Kita buat 3 rakaat sampai 1 rakaat waktu isyak pun masuk. Itu dipanggil waktu apa? Waktu hurmah, waktu haram. Bukan haram maknanya haram kita sembahyang. Ya. Bukan haram kita sembahyang, kita tak haram sembahyang. Tapi perbuatan kita itu berdosa sebab melambat-lambatkan waktu. Melambat-lambatkan, ya. Sehingga tak cukup kita nak solat 3 waktu tu, 3 rakaat tu, hanya dapat 1 rakaat, 2 rakaat tak dapat. Maka itu dipanggil waktu hurmah. 3 rakaat dapat, tetapi 1 rakaat dapat, 2 rakaat tu tak dapat. Maka itu dipanggil waktu hurmah. Itu perbuatan kita tu berdosalah sebab melambat-lambatkan solat tersebut, ya. Sehingga tak cukup kita untuk menghabiskan solat tersebut dalam waktu dia, ya. Patutnya 3 rakaat tu cukuplah dalam waktu, tapi tak cukup, ya. Dan keempat waktu darurah, iaitu hingga meninggal lagi daripada waktu kadar takbiratul ihram. Yang tadi waktu hurmah 3 rakaat tak cukup. Mungkin kita dapat setengah, separuh, ya, ataupun 1 rakaat. Tapi waktu darurah pula, iaitu waktu yang akhir sekali ni, hanya kita dapat mendirikan solat itu sekadar masuk kita takbiratul ihram masih dalam waktu maghrib, tetapi bila kita dah nak, lepas takbiratul ihram tu kita dah habis, waktu maghrib dah habis, dah masuk waktu isyak. Boleh tak kita teruskan sembahyang? Boleh teruskan sembahyang, ya. Kita dah takbiratul ihram, kadar takbiratul ihram ni kita dapat yang ada dalam waktu maghrib tu. Masuk waktu maghrib, ya,
Yang dipanggil waktu darurah tu maknanya setakat tinggal sikit lagi kadar takbiratul ihram. Bila kita masuk je waktu, bila kita takbiratul ihram je, dah habis takbiratul ihram, waktu maghrib pun habis. Itu dipanggil waktu hurmah. Waktu apa? Waktu apa tadi? Waktu darurah. Itu mana yang disebutkan sebelum ni, iaitu bagi mereka itu yang hilang daripadanya pada ketika itu suatu yang menegahkan sembahyang. Maknanya orang tu dapat solat, mendirikan solat tu sebab masalah dia dah selesai lah. Tak ada lagi dia nak kena jaga ke, nak kena kawal ke, nak kena buat sesuatu yang mesti selesai habis, maknanya ada orang ganti dia, baru sampai, dia dah tunggu lama, jadi dia dirikan solat. Tapi kadar apa yang tinggal lagi? Kadar tinggal takbiratul ihram, boleh dirikan solat dan dikira kita menunaikan solat asar walaupun setakat takbiratul ihram. Maknanya kita masuk dah waktu asar tu, waktu maghrib tu, kita takbiratul ihram, isyak pun masuk. Tak apalah, kita dapat juga masuk tunaikan solat maghrib, tetapi tidaklah sesempurna kita menunaikan solat maghrib yang dapat pada waktu fadilah, yang dapat pada waktu ikhtiar, yang dapat pada waktu harus ma'al karahah, Tapi waktu darurah ni waktu yang sangat nak kata apa, sangat berbahaya lah. Dan ujung-ujung kita pun jangkakan kadang-kadang kita nak mula takbiratul ihram, orang dah azan dah. Itu tak dapatlah. Tak dapatlah dipanggil waktu darurah. Tak dapatlah kita sempurnakan solat apa tu? Solat maghrib tu, tak sempurna ataupun tak dapat solat maghrib bagi kita. Maknanya kita solat maghrib kita tu tak diterima dan kita terpaksa qada lah. Pasal kita qada maghrib tersebut. Belum sempat kita takbiratul ihram, waktu isyak dah masuk. Tapi kalau kita sempat takbiratul ihram, maghrib ada lagi, maknanya solat maghrib kita itu adalah sah, diterima. Boleh buat selalu ni. Ya tak? Daripada? Itu tak pastilah. Kalau kita pasti lain lah. Kita tak pasti telefon tu waktu Seremban ke, waktu Johor Bahru ke, Kalau waktu Indonesia ni ada juga ni. Pastikan, waktu yang apa dalam tu selari dengan kita punya waktu lah. Ada lagi tuan-tuan? Dan kelimanya waktu maghrib ini dipanggil waktu uzur, iaitu dilakukan solat maghrib itu dalam waktu isyak, iaitu jamak takhir. Kita buat maghrib dengan isyak tu solat jamak, maka solat isyak, solat maghrib yang kita buat dalam waktu isyak itu diterima sebab kita buat jamak. Maka waktu yang kita tunaikan maghrib itu dipanggil waktu uzur, sebab kita jamakkan dia dengan isyak dan kita tak jamak takhirkan maghrib itu di dalam waktu isyak. Maka waktu itu dipanggil waktu uzur. Bukanlah uzur tu maknanya kita sakit ke dan sebagainya, tapi kita jadikan maghrib tu dan kita lakukan di dalam waktu yang lain daripada waktu dia. Hingga habislah syafaq merah yang merah. Syafaq ni mega yang merah itulah habis, terbenam semua, matahari dah terbenam semua dan tak ada lagi mega merah tu.
ya. Tak ada lagi dah, ya. Habislah waktu maghrib. Habis waktu maghrib bila dah terbenam semua mega merah tu, dan masuklah waktu isyak, ya. Habis maghrib waktu isyak, daripadanya yakni daripada waktu hilang syafaq yang merah, kata Ibnu Hajar, dan sekiranya bahawa disunatkan takhirnya hingga hilang syafaq yang kuning dan yang putih. Syafaq yang merah dah hilang, tapi kata Ibnu Hajar, ini pendapatlah pendapat ulama, dia kata eloklah dihabiskan betul-betul. Warna merah tu hilang, warna kuning pun dah hilang, warna putih dah hilang, supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan yang demikian itu. Kata Ibn Hajar, kata disunatkan takhirlah sampai habis semua. Syafaq merah hilang, yang kuning hilang, yang putih hilang, ya. Sebab ada pendapat mengatakan bahawa wajib apa? Wajib hilang semuanya tu. Yang mewajibkan demikian, wajib maknanya wajib takhirkan salat sehingga hilang semuanya. Tapi ada pendapat mengatakan sunat ditakhirkan salat hingga hilang semua warna tersebut. Bila maghrib kan ada macam-macam warna kan. Keluar warna merah hilang, lepas tu hilanglah warna kuning, lepas tu hilanglah warna apa? Warna putih. Ada pendapat mengatakan sunat ditakhirkan sampai semuanya hilang. Tapi ada pendapat mengatakan wajib ditakhirkan sampai semuanya hilang. Ini pendapatlah, pendapat ulama. Nak tengok betul-betul matahari terbenam kat mana tuan? Kat tepi laut lah, kat tepi pantai boleh tengok, sampai habis. Habis warna merah, habis warna kuning, warna putih, ya. Tapi kalau warna merah dah habis, warna kuning tak habis lagi, warna putih tak habis lagi, boleh juga kita salat maghrib waktu tu. Masuk dah waktu tu. Boleh main isyak waktu tu, masuk dah waktu isyak tu, ya. Waktu maghrib dah habis, ya. Bila masuk waktu isyak, dia pun juga ada 7 waktu. Yang pertamanya waktu fadilah, iaitu daripada awalnya dengan kadar masa yang lulus padanya sembahyangkan isyak, ya. Iaitu awal waktu sehingga kadar masa yang lulus padanya sembahyangkan isyak. Lulus sembahyang isyak. Apa maksud lulus sembahyang isyak ni? Dan diperbuatkan barang yang bergantung dengan dia. Mana segala-gala yang bergantung dengan isyak ni, ya. Daripada wuduk dia, daripada apa lagi tadi? Asalnya daripada azan dia, daripada wuduk dia, daripada menutup aurat, daripada sembahyang fardu dia, sunat rawatib dia, ya. Dan apa lagi beberapa, ya, yang kata ulama, sehingga makan beberapa suap selepas tu. Itu dikatakan waktu fadilah lah. Maknanya dalam jam tempoh yang disebutkan itu, dalam tempoh waktu fadilah, dalam tempoh berapa minit, dalam tempoh 20 minit tu adalah waktu fadilah. Bermula daripada apa? Daripada azan 3 minit. Kalau kita kira secara apa ni, biasalah, ya. Azan lebih kurang 3 minit lah, wuduk 3 minit, menutup aurat 2 minit, sembahyang fardu tu 5 minit, sunat rawatib 3 minit, ya. Makan beberapa suap tu 2 minit. Semuanya 20 minit. Itu dikatakan waktu fadilah. Maknanya 20 minit awal waktu tu adalah waktu fadilah, tuan-tuan. Walaupun kita dah ambil wuduk di kat rumah kita, apa semua, ya, dah makan sikit kat rumah lah, tapi 20 minit awal tu adalah waktu fadilah. Sebab tu bila kita tentukan waktu iqamah, ya, waktu iqamah tu lagi berapa minit waktu iqamah? Lagi 3 minit, 4 minit tu, ya. Dah kira belum dah awal sampai waktu iqamah tu habis? Ada 20 minit tak? Masuk tak kita dalam waktu fadilah ataupun dah melangkau waktu lain? Waktu fadilah kita dapatlah sikit, mungkin dah 50% waktu fadilah, 50% waktu ikhtiar. Pun boleh jadi.
Tapi kalau kita nak awal-awal betul, habis dia azan, kemudian kita sembahyang sunat, kemudian kita terus iqamah, kita solat terus, itu memang penuh dapat fadilah lah. Penuh waktu fadilah. Tapi kalau kita lewat-lewatkan sikit, ya, tunggu pula siapa belum sampai lagi. Imam dah sampai dah. Siapa yang belum sampai lagi? Orang-orang yang kita tunggu tak sampai lagi, ada 3-4 orang ke biasa datang tak sampai lagi. Kita tunggu-tunggu, mungkin kita terlajak daripada waktu fadilah, kita masuk waktu ikhtiar. Ya? Ada? Itu sunat qabliyah. Qabliyah maghrib. Dia sunat qabliyah maghrib ni muakkad ke atau ghairu muakkad? Ghairu muakkad. Yang muakkadnya ba'dal maghrib, selepas maghrib tu muakkad. Okay? Jadi dia tak nak ambil qabliyah tu. Dia nak ambil selepas qabliyah tu, ba'diyah tu, sunat ba'diyah maghrib tu, itu dia nak ambil lah. Qabliyah tu dia tak ambil. Sebab nak kejar apa? Nak kejar waktu fadilah. Kita ni apa-apa kita buat, ambil yang terbaik lah. Solat pun ambil yang terbaik. Nak datang masjid pun ambil waktu yang terbaik. Apa-apa kita dapat yang terbaik. Sehingga ada seorang ulama, apa nama ulama tu, dia beritahu pada anak-anak dia tak pernah tinggal pun, 40 tahun dia solat, dia tak pernah tinggal pun bersama-sama dengan imam pada masa takbiratul ihram yang awal tu. Maknanya dia dapat waktu fadilah. Setiap kali dia menunaikan waktu salat, dia dapat waktu fadilah. Sufyan As-Sauri, dia dapat waktu fadilah. 40 tahun dia solat, tak pernah sekali pun dia kata dia tak sama takbiratul ihram dengan imam. Maknanya imam maknanya dia muafiq lah dengan imam. Dia tak pernah masbuk, muafiq. Ini ulama-ulama yang menjaga waktu solat dia. Kita ni jaga juga waktu solat. Tapi ada masanya fadilah, ada masanya ikhtiar, ada masanya harus al-karahah, ada masanya darurah, ada masanya uzur, ada masanya tak semayang. Berlaku juga kan. Kita balik daripada kerja, daripada KL, kena jam sana sini, tak sempat nak dirikan solat. Tu apa solat yang kita boleh dirikan semasa kita dalam perjalanan, dalam kereta? Solat apa? Solat menghormati waktu je yang boleh kita buat. Tapi kalau orang bersedia, belum dia turun pejabat tu, dia dah ambil wuduk dulu apa semua, dia menjangkakan mungkin kena jam, dia boleh buka solat yang sempurna lah di dalam kereta dia. Tapi yang tak bersedia, dia ambil lah solat apa? Menghormati waktu. Solat menghormati waktu ni diterima, tetapi tak perlu qada. Cuma waktu iadah, ulang balik sembahyang tu. Dia bukan sembahyang ganti. Dia sembahyang yang kita dah buat kerana waktu darurah, waktu apa tadi? Waktu menghormati waktu, dan kita ulang balik sembahyang tersebut dengan niat i'adah, mengulang, bukan dengan niat qadaan, mengqada sembahyang. Kemudian masuk waktu isyak, daripadanya yakni daripada waktu hilangnya syafaq yang merah, kata Ibn Hajar tadi, mensunatkan takhirnya. Dan bagi isyak itu 7 waktu. Yang pertamanya waktu fadilah, iaitu pada awalnya kadar masa yang lulus pada sembahyang isyak, dan diperbuatkan barang yang bergantung dengan dia, ada sunat qabliyah ke sunat ba'diyah ke, ataupun apa yang disebutkan tadi, iaitu azan, wuduk untuk auratnya. Kemudian dan waktu ikhtiar, iaitu hingga sulus malam. Waktu ikhtiar ialah waktu kita solat isyak 1/3 malam. Waktu sulus malam 1/3 malam. Waktu ikhtiarnya
sampai 1/3 malam tu. Daripada habisnya waktu fadilah tu, maka sampai 1/3 malam tu dipanggil waktu ikhtiar. 1/3 malam pukul berapa? Lepas 1/3 malam lah, pukul 3 pagi tu pun 1/3 malam tu. Ya. Kalau kita sembahyang sunat tahajud, sulusul lail 1/3 malam tu. Maksudnya lepas isyak tu kita boleh buat sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Buat tahajud ke, sunat apa lagi? Munajat ke apa, sunat-sunat yang lain kita boleh buat sampai sulusul lail 1/3 malam. Boleh kita dirikan waktu isyak. Boleh kita dirikan isyak 1/3 malam, dan waktu harus dengan ketiadaan karah, iaitu hingga keluar fajar kazib. Waktu harus kita dirikan solat isyak iaitu masa bila? Waktu yang dengan karahah, iaitu waktu harus berserta dengan karahah, dengan makruh hukum dia, iaitu waktu yang kemudian hingga keluar fajar kazib. Apa makna fajar kazib? Yang bukan fajar sebenarnya. Kazib ni artinya dusta. Ya? Fajar yang bukan fajar yang asal, fajar yang sebenarnya dipanggil fajar kazib, yang dusta. Ya? Dan waktu harus serta dengan karahah, iaitu waktu yang kemudian daripada fajar yang pertama hingga meninggal daripadanya kadar yang lulus padanya sembahyangkan fardu jua, iaitu waktu apa? Waktu harus. Ya? Tadi waktu harus bersama dengan karahah, dan waktu selepas di waktu harus bersama dengan karahah dipanggil waktu harus. Waktu harus yang tiada karahah, iaitu sebelum fajar kazib keluar hingga fajar keluar, dan waktu harus dengan karahah, iaitu waktu yang kemudian di fajar yang pertama selepas fajar kazib tadi hingga meninggal padanya. Siapa meninggal? Hingga meninggal padanya. Ini bukan orang ni. Ya. Dia meninggal lagi pada hingga meninggal daripada waktu sekadar yang tiada lulus daripadanya disemayangkan fardu itu. Tak cukup. Ya, itu waktu apa? Waktu harus berserta dengan karahah tadi, ya, iaitu selepas fajar pertama itu hingga meninggal daripada kadar yang lulus pada ni sembahyang fardu. Takkan cukup sembahyang. Sembahyang apa? Isyak ke subuh ni? Cukup sembahyang isyak, cukup 4 rakaat. Ya. Lepas fajar kazib tadi, kita boleh sembahyang isyak lagi. Boleh sembahyang isyak lagi. Belum terbit fajar yang sadiq. Fajar kazib ni kita boleh sembahyang isyak lagi. Sebab kita boleh lagi tunaikan isyak tu, sebab waktu hanya cukup untuk kita tunaikan 4 rakaat. Untuk kita tunaikan 4 rakaat. Dan akhir sekali dipanggil waktu hurmah, iaitu hingga meninggal daripada waktu sekadar yang tiada lulus daripada ini sembahyangkan fardu. Ada waktu isyak, tapi tak cukup. Waktu isyak 4 rakaat, kita buat 2 rakaat. Habis je waktu isyak, masuk waktu apa? Waktu masuk subuh. 2 rakaat dalam waktu subuh, 2 rakaat dalam waktu isyak. Maka waktu itu kita dirikan solat, dipanggil waktu hurmah. Perbuatan kita itu berdosa, tapi solat kita itu diterima. Perbuatan kita melambat-lambatkan waktu itu berdosa. Waktu itu dipanggil waktu hurmah. Ya. Tapi solat kita diterima walaupun di dalam waktu yang berdosa kita lakukan, sebab kita melambat-lambatkan sembahyang. Ya. Sebab itu dalam surah Al-Ma'un tu, ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim, ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin, dan neraka willah bagi orang-orang yang sembahyang.
Bahaya tak? Bahaya tak? Kalau setakat tu baca, bahaya. Dan neraka wil lah bagi orang yang semayang. Kalau tak sambung lagi, allazina hum an salatihim sahun, itu yang wailun. Maknanya yang melambat-lambatkan semayang, melalaikan semayang tu, maka dipanggil, mereka itu akan dibalaskan dengan neraka wil sebab melambat-lambatkan semayang. Tapi lagi bahaya kita tak habis baca. Fawailul lil musallin, sampai situ je baca. Maka neraka wil lah bagi orang yang semayang. Takut orang nak semayang. Sebab apa? Siapa semayang masuk neraka? Neraka wil. Wil ni apa? Neraka lah. Yang orang India sambut apa tu? Tak pusam kan? Wil. Ya, dia pun tahu neraka wil ni. Ya tak? Baik, itu waktu hurma ya. Kita melewat-lewatkan semayang. Dan akhir sekali waktu darurah, iaitu sekiranya tiada meninggal lagi daripada waktu melainkan sekadar takbiratul ihram. Ya. Iaitu bagi orang yang hilang maniknya. Maniknya apa? Yang menghalangnya daripada nak berikan solat. Katalah tunggu orang sakit kan. Tunggu tak ada siapa nak ganti. Bila orang tu datang ganti, hanyalah waktu solat tu tinggal hanya untuk setakat takbiratul ihram sahaja. Wajib kita dirikan solat walaupun sekadar takbiratul ihram. Ya? Tapi solat itu dipanggil waktu apa? Waktu apa? Waktu darurah. Ya? Bukan sengaja kita buat sebab ada manik. Apa manik? Halangan. Ya? Halangan. Dan akhir sekali waktu uzur, iaitu waktu maghrib bagi orang yang menjamak akan sebagai jamak takdim hingga keluarlah fajar sadiq. Okay? Jadi waktu isyak kita baca ni, waktu maghrib ni. Waktu maghrib yang kita itu waktu isyak yang kita buat dalam waktu maghrib ke waktu maghrib yang kita buat dalam waktu isyak? Itu waktu maghrib bagi orang yang menjamak akan sebagai jamak takdim hingga keluar fajar sadiq. Habislah waktu isyak. Ya. Salah ni. Kalau waktu maghrib kita buat dalam waktu isyak, jamak apa? Jamak takhir, bukan jamak takdim. Kalau waktu isyak kita buat dalam waktu maghrib, itu jamak takdim. Waktu maghrib kita buat dalam waktu isyak, itu jamak takhir. Ya? Itu pun dipanggil waktu uzur. Uzur bagi waktu apa? Waktu isyak lah. Waktu isyak yang uzur sebab kita jamakkan bersama dengan maghrib. Hingga keluar fajar sadiq. Habislah waktu isyak. Habislah waktu isyak. Sampai situ tuan-tuan. Waktu isyak pun habis bila keluar fajar sadiq. Fajar ada dua, fajar kazib, fajar sadiq. Habis waktu isyak bila keluar fajar sadiq. Masuklah waktu subuh. Sekarang itu dulu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sebanyak sedikitlah. Sebanyak ke sedikit ke. Tapi kita tahulah waktu solat itu ada 7 waktu, ada 6 waktu, ada 5 waktu. Bila kita dirikan tu kita tahu kita berdirikan solat tu waktu apa. Ya, waktu asar. Tapi waktu darurah ke, waktu uzur ke, waktu ikhtiar ke, ataupun waktu harus ma'al karahah ke, ini kita kena tahulah. Jadi sebaik-baiknya janganlah sampai ujung sembahyang tinggal takbiratul ihram je lagi. Terus takbiratul ihram waktu lain pun masuk. Jadi ini merugikan masa kita lah. Kecuali kita ada perkara-perkara yang menghalang kita. Sekarang itulah dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan mengenakan taufik dan hidayah pada kita semua, insya-Allah.
Ha. Berapa sembahyang yang asar dan sembahyang isyak tadi yang ada harus karahat dan harus tak karahat? Waktu isyak yang harus karahah ialah waktu isyak yang Asar dengan isyak harus serta dengan karahah dan harus dengan tiada karahah, ya. Harus serta dengan karahah. Kalau dalam waktu apa tadi? Waktu maghrib tadi dia kata harus serta dengan karahah. Cuma tinggal waktu tu kadar yang lulus semayang dia. Cukup 3 rakaat, ya. Itu harus dengan karahah lah. Itu kalau waktu maghrib, ya. Waktu isyak yang harus beserta dengan karahah tadi, harus serta karahah iaitu waktu yang kemudian daripada fajar yang pertama hingga meninggal daripadanya kadar yang lulus padanya disembayangkan fardu zuhur. Sama juga. Cukup-cukup kita dirikan solat itu, habis je 4 rakaat ke waktu isyak atau habis ke 3 rakaat waktu maghrib, waktu itu pun habis. Itu harus berserta dengan karahah. Maknanya karahah ni tidak digalakkan. Makruh kita buat sembahyang dalam waktu tersebut, ya. Maknanya kita lewat-lewatkan sembahyang, cukup-cukup kita sembahyang 4 rakaat. Kita ukurlah dulu kan. Sembahyang berapa minit? 3 minit, 3 minit sembahyang. Habis je waktu tu, waktu lain pun masuk. Itu dipanggil harus kita sembahyang, tapi adalah karahah, artinya makruh kita buat kerja macam tu lah. Janganlah buat kerja yang lain pula sampai masuk waktu hurmah. Kalau waktu hurmah apa dia? Waktu yang tak cukup kita nak solat, ya. Sedang kita solat 3 rakaat, masuk waktu lain. Itu hurmah. Kalau harus karahah kita sembahyang cukup-cukup je 3 rakaat. Itu harus berserta dengan karahah. Jadi sebaik-baik sembahyang waktu apa? Waktu fadilah. Waktu kadang-kadang institusi ke surau-surau ke ataupun orang-orang yang dia nak ambil waktu fadilah tu, dia berlari-lari pergi. Nak dirikan solat tu pun. Nak apa? Nak dapatkan waktu fadilah. Ada pula setengah orang, cukuplah dapat takbiratul ihram cukup. Waktu apa tu? Waktu apa? Cukup-cukup takbiratul ihram. Itu waktu darurah. Kalau darurah dia ada sebab-sebab tertentu. Dia nak solat tetapi tak dapat sebab ada tanggungjawab yang kena dia jalankan. Dia dapat masih ada waktu lagi dia nak solat tapi setakat untuk takbiratul ihram sahaja. Itu waktu apa dipanggil? Waktu darurah. Baik, ada soalan lagi tuan? Baik, setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamu malaikatil muqarrabin fi amatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.